Ketika ini penyediaan perjanjian penyewaan kediaman menggunakan tata cara Akta Kontrak 1950 dan perjanjian itu bersifat umum dan tidak komprehensif serta tidak melindungi sepenuhnya kepentingan serta hak penyewa maupun pemilik premis. Akta baru ini digubal berdasarkan model Residential Tenancies Act 2010 New South Wales, Australia. Kerana akta ini dilihat mampu melindungi kepentingan pemilik kediaman dan penyewa. Pada masa yang sama, undang-undang berkaitan dari negara Jerman, United Kingdom dan Australia serta Rental Housing Act dari Afrika Selatan juga telah dibuat perbandingan. Secara sepanjang proses penggubalan Akta RTA ini, sesi pengumpulan maklumat, data dan konsultasi dengan pihak berkepentingan termasuk di peringkat Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, badan-badan bukan kerajaan, badan-badan profesional, pihak swasta pemaju dan pihak-pihak berkepentingan diadakan dari masa ke semasa bagi tujuan kajian ke atas isu-isu gubalan Akta RTA ini. Selain daripada itu, sesi libat urus secara komprehensif dengan penglibatan pihak berkepentingan, Regulatory Impact Assessment ataupun RIA, akan dilaksanakan bersama pihak Perbadanan Produktiviti Malaysia atau Malaysia Productivity Corporation bagi mengenal pasti dan menilai kesan daripada cadangan penggubalan rang undang-undang ini. Konsultasi awam yang menggunakan portal Unified Public Consultation UPC akan dijalankan untuk mendapatkan maklum balas terhadap cadangan akta ini. Pandangan daripada semua pihak yang berkepentingan dan berkaitan akan diambil kira bagi tujuan penambahbaikan RUU RTA sebelum dibawa ke Parlimen. Cadangan penggubalan RUU RTA telah pun dibentang ke Mesyuarat Jemaah Menteri pada 23 Jun 2021 dan telah mendapat kelulusan prinsip untuk membentang di dalam sesi Parlimen. Seterusnya, pihak kementerian sedang menyemak draft awal RUU RTA dan menyediakan dokumentasi bagi prosedur untuk melaksanakan RIA ataupun Regulatory Impact Assessment. Untuk maklumat Tuan Di-Pertua, memandangkan hubungan antara tuan rumah, tuan tanah dengan penyewa terletak di bawah bidang kuasa negeri sebagaimana diperuntukkan dalam perkara 76 dalam kurungan 4 Perlembagaan Persekutuan, maka cadangan RUU RTA ini juga selain daripada dirancang, perlu juga dibentang dalam mesyuarat Majlis Negara bagi kerajaan tempatan bagi memastikan RUU ini boleh dan sesuai dilaksanakan. Setelah dibentang di MNKT, draft RUU ini akan dikemukakan ke Jabatan Peguam Negara dan semakan terakhir sebelum dibentangkan ke Parlimen dan ia dijangka dibentangkan di Parlimen pada sesi persidangan suku ketiga tahun 2022. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih atas jawapan tadi, Menteri. Soalan tambahan saya senang saja. Salah satu isu yang selalu dibangkitkan di media sosial ialah isu diskriminasi terhadap penyewa rumah yang dikenakan oleh pemilik kediaman. Misalnya mereka kata saya hanya suka ataupun hanya membenarkan orang dari satu suku bangsa ataupun tidak membenarkan orang bukan warga negara untuk menyewa rumah ataupun menyewa bilik. Jadi adakah Menteri apakah pandangan Menteri tentang RUU yang akan dibentangkan tahun depan ni, adakah ini adalah satu RUU yang sesuai untuk menangani masalah diskriminasi yang mungkin berlaku di pasaran sewa ini? Terima kasih. Terima kasih. Jadi the real spirit of this law yang berhormat adalah pertama untuk mewujudkan pelindungan secara lebih berimbang antara hak penyewa dan juga hak pemilik premis. Kedua adalah untuk menyeragamkan pemakaian perjanjian sewaan yang hari ini berlaku secara tidak seragam, menyebabkan berlakunya ketidakadilan sama ada di kedua-dua pihak. Ketiganya membolehkan melalui akta ini pewujudan institusi penyelesaian pertikaian melalui tribunal yang hari ini hanya dapat diselesaikan melalui Akta Kontrak 1950 yang perlu dibawa ke mahkamah. Banyak isu-isu yang timbul, soal pengusiran sebagainya. Soal diskriminasi yang disebut oleh Yang Berhormat tadi memang benar, saya lihat dan saya dengar. Namun pada waktu ini kita akan meneliti secara lebih detail untuk melihat the local circumstances. Akta di Australia ada,
Even di US pun dia ada Fair Housing Act 1968 yang melarang sebarang bentuk advertising, penjualan dengan meletakkan preference. Tapi di Malaysia ni kalau disebut diskriminasi itu ia adalah soal preference. Agak janggal juga kalau ada akta-akta yang mengokong preference hak pemilik dan juga yang menjadi tuan punya. Namun begitu, kajian akan kita lakukan untuk meneliti sama ada kesesuaian untuk memasukkan elemen-elemen yang sebagaimana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Terima kasih.